Laporan seterusnya, perkhidmatan van berkuda sehinggalah mendayung sampan. Itu antara inisiatif yang dilakukan Pos Malaysia bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan dapat memenuhi keperluan rakyat di seluruh pelosok negara. Ikuti laporan evolusi lebih 2 abad Pos Malaysia. Tanpa disedari, sudah lebih 200 tahun industri pos berkembang pesat dalam negara kita. Organisasi ini mula beroperasi sejak tahun 1800 di gugusan Tanah Melayu, iaitu sejak pemerintahan British. Jadi kalau diikutkan, perkhidmatan pos ni mungkin yang kedua tertua selepas perkhidmatan polis ya di negara ini. Jadi selepas merdeka, perkhidmatan pos di bawah dijadikan sebuah jabatan kerajaan, iaitu Jabatan Pos Negara, yang mana ia berfungsi untuk menyampaikan khidmat perkhidmatan pos dan menghantar surat-surat kepada rakyat di seluruh negara. Namun pada awal 1990-an, Pos Malaysia dijadikan sebuah entiti swasta. Pos Malaysia juga telah melalui beberapa siri transformasi dan penstrukturan semula dengan pembinaan lebih 700 pejabat pos dan 68 pusat pos laju. Ini adalah bukti di mana Pos Malaysia terus berkembang dan menjadi satu sistem perhubungan yang lebih maju. Pos Malaysia mempunyai touch points yang melebihi daripada 1,000 ya. Dalam ini merangkumi pejabat pos kita yang ada sebanyak 700 lebih. Pusat pos laju yang berada di sekitar 68 buah. Kita punya pejabat pos yang bergerak. Kita ada wakil-wakil pos, wakil pos komuniti dan sebagainya. Jadi kehadiran Pos Malaysia ni berada di seluruh negara. Untuk terus mengorak langkah, Pos Malaysia mungkin merancang menggunakan perkhidmatan drone sebagai alternatif proses penghantaran, terutama dalam industri e-dagang yang semakin pesat ketika ini. Pos Malaysia mempunyai touch points yang melebihi daripada 1,000 ya. Dalam ini merangkumi pejabat pos kita yang ada sebanyak 700 lebih. Pusat pos laju yang berada di sekitar 68 buah. Kita punya pejabat pos yang bergerak. Kita ada wakil-wakil pos, wakil pos komuniti dan sebagainya. Jadi kehadiran Pos Malaysia ni berada di seluruh negara. Bagi Pos Malaysia, inovasi dan transformasi perlu dilakukan secara berterusan seiring dengan perkembangan teknologi untuk menjadi industri atau syarikat yang relevan kepada kehendak semasa dan kehendak rakyat.